A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin. Hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita pada hari ini dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kepada kita nikmat iman dan Islam. Dalam masa yang sama, Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kepada kita kelapangan masa dan juga kesihatan untuk sama-sama kita berkongsi dan berbincang berkenaan kitab generasi yang dijanjikan kemenangan. Pada kali ini kita akan bincangkan ciri yang seterusnya adalah ciri golongan ini memiliki sifat zuhud di dunia. Sebelum ni kita telah bincangkan tentang tawaddu'. Jadi hari ini ciri yang seterusnya adalah berkenaan zuhud di dunia, di mana golongan yang melakukan islah dan tajdid ini, mereka ini seperti mana yang dicatatkan dalam kitab ini, memiliki sifat zuhud di dunia. Dengan erti kata makna zuhud yang sebenar, iaitu perasaan ingin berpaling dan mengasingkan diri daripada keseronokan dunia, seperti mana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mali wad dunya wa mali, tidak ada bagiku bahagian dunia dan apa jua yang ada pada diriku. Kerana apa tidak? Kerana perasaan hubbud dunya dan kesenangan yang ada di dalam perasaan tersebut merupakan satu tembok halangan seseorang hamba untuk bersama Tuhan di alam ma'iyatul ilahiyah, iaitu kebersamaan bersama Allah. Bahkan kata penulis rahimahullah ta'ala, musibah yang menimpa umat pada akhir zaman ini adalah disebabkan perasaan cinta kepada dunia dan keseronokan semata-mata, dengan mendahulukan dunia berbanding akhirat, tempat kembali yang abadi. Perkara ini jelas dalam mesej yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan penyakit al-wahnu ataupun al-wahan. Penyakit al-wahnu ataupun al-wahan ini yang bermaksud cintakan dunia dan takutkan kematian, di mana Allah Subhanahu wa taala mencabut perasaan gerun musuh-musuh Islam terhadap umat akhir zaman disebabkan perasaan itu, perasaan cintakan dunia dan juga takutkan kematian. Jadi perasaan zuhud sangat diperlukan untuk golongan yang menginginkan diri dia termasuk dalam golongan ataupun generasi yang dijanjikan kemenangan, sebagai benteng kepada sifat tadi, sifat mencintai dunia, menyukai dunia, dan
mereka perlu berhati-hati terhadap tawaran-tawaran yang ada, kesenangan-kesenangan yang ada di dunia ini, supaya harta dan tawaran yang difikirkan itu akan menyebabkan mereka lalai, akan menyebabkan mereka rosak. Dan begitulah, adakah generasi ini generasi yang memang tak ada perasaan? Tak. Semua manusia sukakan harta, sukakan kekayaan, sukakan kesenangan. Tapi apa yang menyebabkan mereka boleh mencabut rasa cintakan dunia ini adalah cita-cita mereka yang besar. Cita-cita mereka yang besar untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala, cita-cita mereka untuk mendapat syurga Firdaus, dan cita-cita mereka untuk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kehidupan yang seterusnya, iaitu di alam akhirat. Jadi cita-cita inilah yang menyebabkan mereka memendamkan keinginan mereka terhadap dunia, terhadap kekayaan dunia, terhadap kesenangan dunia. Bahkan antara mereka ini bercita-cita untuk syahid di jalan Allah, syahid di jalan Allah, supaya mendapat janji-janji Allah terhadap golongan yang syahid. Itu termasuk dalam golongan yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara hakikatnya mereka faham bahawasanya dunia ini merupakan ladang untuk pergi ke akhirat. Maka mereka berusaha bersungguh-sungguh untuk mengumpulkan hasilnya di akhirat. Dan menjadi sunnatullah sejak daripada zaman dahulu lagi, bermulanya dengan kisah seperti mana yang kita tahu. Antara halangan-halangan untuk menggerakkan dakwah ini bukan saja daripada sudut tekanan yang kita tengok akan menyusahkan ataupun akan menyakitkan, tetapi satu bentuk tawaran-tawaran juga mampu untuk mengganggu dakwah, untuk merosakkan dakwah. Dan kadang-kadang perkara ini lebih sukar, lebih susah untuk dikesan, ataupun lebih susah untuk dihadap berbanding kezaliman, kekejaman yang berlaku. Sebagaimana yang kita tahu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila mereka cuba menyekat dakwah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah, mereka menjalankan kedua-dua strategi dengan menekan, menyeksa, menzalimi, menyekat. Dalam masa yang sama juga mereka menjalankan juga tawaran-tawaran yang berbentuk harta, pangkat, jawatan, wanita dan kekuasaan sebagai tawaran-tawaran untuk Nabi SAW menghentikan dakwah. Maka ibrah daripada peristiwa Nabi ditawarkan dengan tawaran-tawaran dunia dan Nabi menolak tawaran tersebut demi menjaga kelangsungan perjalanan dakwah, patut dicontohi oleh umat-umat yang mengikuti Nabi SAW. Patut dicontohi oleh orang-orang yang mengaku beriman, orang-orang yang mengaku memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala.
Kerana dengan kepentingan-kepentingan dunia ini akan menyebabkan orang yang pada asalnya ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala berkemungkinan untuk berubah hatinya apabila kepentingan-kepentingan dan tawaran-tawaran ini berada di depan jalan dakwahnya, berada di antara niatnya yang lurus dan keseronokan menikmati tawaran ataupun kesenangan dunia. Maka di sinilah peranan zuhud, sifat zuhud sebagai benteng. Kerana perkara ini dalam satu konteks yang sangat jelas. Satu, Nabi ingatkan supaya umat jangan sampai jadi fakir, kerana umat yang fakir akan mudah terjebak dengan kekufuran. Tapi dalam masa yang sama, dalam satu konteks yang lain, Nabi bimbang. Nabi sebut dalam satu hadis yang panjang, kita ambil point terus. Kata Nabi SAW, mal faqra akhsha alaikum walakin akhsha alaikum an tubsata alaikumud dunya kama busitat ala man kana qatalakum fatanafasuha kama tanafasuha wa tuhlikukum kama ahlaktuhum. Bukan kefakiran yang aku takut pada kamu, tapi kata Nabi, aku takut dibentangkan kepada kamu dunia sebagaimana dibentangkan kepada kaum-kaum yang terdahulu. Kemudian kamu mengejar, kamu mengambil, kamu mengikuti jalan tersebut. Kemudian apabila kamu mengambil dunia, maka ketika itu kamu akan dibinasakan ataupun kamu akan dilalaikan. Jadi di sinilah yang perlu kita faham tentang peranan zuhud terhadap generasi islah dan tajdid, supaya mereka ini tidak mudah goyah, tidak memperhambakan diri kepada harta, melainkan mereka ini memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekiranya mereka kehilangan perkara-perkara yang ada dalam dunia itu, demi mereka mencapai ataupun melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka mereka sanggup. Sebagai contoh, kehilangan pangkat ataupun jawatan yang dimiliki dengan sebab berterus terang, ataupun kerugian kerana menolak rasuah. Jadi ini semua akan mendatangkan keberkatan dan keredaan Allah Subhanahu wa taala dan menyebabkan mereka menjadi generasi yang bebas. Tidak ditaja ataupun tidak perlu terikut dengan mana-mana acuan, melainkan acuan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hasil daripada sikap mereka tidak memandang dunia tadi menyebabkan mereka akan mudah untuk melakukan kerja dakwah. Dalam kedudukan kita yang tidak memiliki apa-apa, mudah untuk kita cakap kita akan berpegang dengan prinsip. Tapi kadang-kadang perkara ini datang dalam keadaan sangat halus, di mana
kadang-kadang dia datang dalam bentuk ayat-ayat yang telah dinormalisasikan. Sebagai contoh, rasuah disebut sebagai hadiah. Di ayat-ayat yang diharmonikan, contoh rasuah disebut sebagai hadiah, disebut sebagai bantuan. Jadi perkara ini perlulah dikaitkan dengan hati generasi yang ingin mencapai kemenangan dengan hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kebergantungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kadang-kadang apabila terlalu banyak pergantungan terhadap dunia, maka akan menyebabkan mereka ini mula menjadikan dunia sebagai tujuan, sehingga mereka ini terpesong daripada jalan yang sebenar asalnya untuk menyampaikan jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi lama kelamaan kekuatan itu, keperluan itu, niat itu dipesongkan kerana keutamaannya untuk mendapat dunia. Sebagai contoh yang paling mudah, secara jelas kita boleh sebut, mendapatkan dana, menjaga hati seseorang demi mendapatkan dana, sedangkan apa yang disebutkan ataupun yang dilakukan oleh si fulan tadi bertentangan dengan kehendak agama, maka itu adalah perkara yang kadang-kadang sebenarnya mengundang murka Allah Subhanahu Wa Taala. Dari sini perlulah kita faham bahawasanya matlamat yang baik tidak menghalalkan cara yang salah, tidak menghalalkan jalan yang salah. Kemudian disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala, bukanlah generasi ini maksudnya kena miskin, langsung tidak memiliki harta, tetapi tujuan zuhud ini supaya mereka ini tidak disibukkan dengan berfikir tentang dunia, serta dunia tidak membelenggu hati mereka. Justru, kata penulis, peranan terbesar yang mendorong mereka untuk bersikap zuhud adalah kerana supaya tiada lagi bergantung pada sesuatu pun melainkan Allah Ta'ala juga. Maka kata penulis rahimahullah ta'ala mengajak kita merenung mafhum hadis Nabi berkenaan betapa pentingnya hati agar tidak bergantung dengan dunia semata-mata. Sabda Nabi SAW, salah seorang Nabi keluar untuk berperang. Lalu dia berkata kepada kaumnya, orang lelaki yang telah bernikah dengan seorang perempuan, sedangkan dia belum serumah dengan isterinya, tetapi ingin serumah, janganlah mengikuti saya. Seorang yang mendirikan rumah tetapi atapnya belum dipasang, janganlah mengikuti saya. Siapa yang membeli kambing yang bunting dan ia menantikan kambing itu beranak, janganlah mengikuti saya. Di sini kita mendapati bahawa Nabi tersebut meletakkan syarat kepada mereka yang ingin keluar berperang bersama dengan beliau, perlulah tidak menyibukkan diri dengan urusan-urusan dunia yang menyebabkan akhirnya akan menyukarkan pergerakannya. Lalu apabila mereka ni keluar berperang dalam keadaan mereka memikirkan dunia, mereka tidak mengharapkan kematian supaya boleh kembali dan mencari kembali perkara yang disibukkan. Jadi di sinilah kita faham tentang peranan zuhud supaya
dia akan memudahkan urusan kita untuk mendekati ikhlas. Zuhud ini berperanan untuk memudahkan kita mendekati ikhlas. Selain daripada itu, dia juga merupakan satu cara untuk memastikan kita memiliki tajarrud, memiliki jati diri dan bebas untuk bergerak. Kerana kadang-kadang daripada memiliki keduniaan ini yang pada asalnya merupakan nikmat, dia boleh menjadi ujian. Sebagai contoh, apabila dikurniakan isteri dan anak-anak, memberi kesan kepada mereka yang nak berjuang di jalan Allah, merasa penat, lelah, kemudian merasa takut, kedekut dan duka cita, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwan lakum fahdharuhum. Penulis mendatangkan ayat daripada surah At-Taghabun ayat 14. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya ada di antara isteri-isteri kamu dan anak-anak kamu yang menjadi musuh bagi kamu. Oleh itu awaslah serta berjaga-jagalah kamu terhadap mereka. Dan penulis mendatangkan hadis mafhumnya. Nabi SAW bersabda, anak-anak memberi kesan kepada hati, mereka lah penyebab kepada pengecut, kedekut dan duka cita. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la dalam musnadnya dan disahihkan di dalam kitab Sahihul Jami' hadis ke 7160. Jadi merupakan satu keperluan dalam kita memilih kesenangan dunia yang dibentangkan kepada kita, memilih tawaran dunia yang dibentangkan kepada kita, termasuklah dalam memilih siapakah calon suami dan isteri kepada kita, untuk kita memastikan perjalanan dakwah kita ini tidak terganggu dengan kepentingan duniawi. Yang seterusnya, sebagaimana yang kita semua maklum tentang sikap para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain, yang zuhud, sebagaimana yang didatangkan oleh penulis, katanya melalui sifat zuhud inilah yang membezakan mereka dengan umat-umat lain. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah menceritakan kepada mereka, dari kalangan para tabi'in, kalian merupakan golongan yang paling banyak melakukan ibadah puasa dan solat daripada para sahabat Rasulullah, namun mereka tetap yang terbaik daripada kalian. Mereka pun bertanya, apakah yang menjadikan mereka lebih baik? Ibnu Mas'ud menjawab, mereka adalah golongan yang paling zuhud daripada kalian di dunia ini dan yang paling gemar kepada akhirat. Petikan daripada kitab Hayatus Sahabah. Sememangnya mereka adalah golongan yang sentiasa takut dengan hamparan duniawi. Pernah Sayyidina Umar Al-Khattab didatangkan dengan harta rampasan perang Qadisiyah. Beliau hanya melihat kepada harta tersebut sambil menangis teresak-esak. Kebetulan ketika itu Abdurrahman bin Auf bersama beliau. Lalu Abdurrahman bin Auf berkata, wahai Amirul Mukminin, hari ini merupakan hari untuk kita bergembira dan bersukaria. Lalu Sayyidina Umar membalas, ya benar, namun tidak pernah suatu kaum yang diberikan semua ini kecuali mereka akan mewarisi permusuhan dan pertelingkahan. Sebab tu kadang-kadang kalau kita tengok dalam satu keadaan masa susah,
masa sakit, masa ditekan, masa ditindas, kebanyakannya boleh duduk sekali, boleh bersatu. Tetapi apabila adanya kesenangan, adanya ujian, adanya kuasa, maka masing-masing mula nampak hilang arah tujuan, dan masing-masing mula seolah-olah mengejar kepada perkara duniawi itu. Ataupun bahasa sekarang, bila kerusi dah empuk, bila dah duduk di kerusi yang empuk, maka dia lupa tentang kesusahan, dia lupa tentang tanggungjawab, dia lupa tentang peranan asalnya, untuk dia melaksanakan Islam, menyebarkan Islam. Maka di situlah perkara yang perlu kita fahami tentang peranan zuhud. Maksud zuhud ni membuang dunia. Peranan zuhud dalam memastikan perjalanan tujuan kita untuk mencapai mardatillah dan menegakkan agama Allah itu tidak terpesong. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala membantu kita untuk kita kekal berada pada jalan dia. Kemudian penulis rahimahullah ta'ala dalam membahaskan tentang ciri-ciri golongan yang diberikan kemenangan ini, generasi yang dijanjikan kemenangan ini, dalam ciri-ciri zuhud ini diletakkan satu subtopik, makna at-tahlukah, makna kebinasaan. Jadi para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in memahami bahawa makna kebinasaan menurut Al-Quran bukanlah bermaksud mati di jalan Allah, tetapi kebinasaan itu ialah kecenderungan kepada dunia. Daripada Abi Imran radhiyallahu anhu berkata, seorang lelaki dari kalangan Muhajirin merempuh masuk ke arah barisan bangsa Romawi sehingga menembus pertahanan mereka, pasukan perang Romawi. Ketika itu bersama kami adalah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Lalu mereka dari kalangan muslimin berteriak, subhanallah, dia melemparkan dirinya ke dalam kebinasaan. Maka berdirilah Abu Ayyub Al-Ansari lepas mendengar ucapan tersebut. Lalu dia berkata, wahai kaum muslimin, kami lebih mengetahui tentang makna ayat ini, kerana dia diturunkan kepada kami orang Ansar setelah Allah muliakan Islam, memperbanyakkan penolongnya. Berkatalah sebahagian daripada kami pasukan kaum muslimin secara rahsia di belakang Rasulullah SAW, sesungguhnya harta kita, sebahagian pasukan kaum muslimin terlantar, sedangkan Allah sudah memuliakan Islam dan memperbanyakkan penolongnya. Kalau kita, sebahagian pasukan kaum muslimin, tinggal di rumah menguruskan harta dan memperbaiki apa yang terlantar darinya, harta benda, maka kemudian Allah menurunkan ayat tersebut kepada nabinya. Nabi Muhammad SAW membantah ucapan kaum muslimin, sebahagian kaum muslimin yang berkata tentang nak menguruskan harta. Allah Ta'ala berfirman, wa anfiqu fi sabilillah wa la tulku bi aidikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan belanjalah harta kamu pada jalan Allah, dan janganlah kamu menjauhkan diri kamu sendiri, mencampak diri kamu ke lembah kebinasaan, dan berbuat baiklah kerana sesungguhnya Allah Ta'ala menyukai orang-orang yang berbuat baik. Jadi maksud kebinasaan itu adalah mengurus urusan keluarga dan harta, lalu terus meninggalkan jihad. Jadi ini yang dimaksudkan dengan at-tahlukah, kebinasaan apabila dia meninggalkan jalan Allah Subhanahu Wa Taala demi nak mengejar dunia. Seterusnya penulis rahimahullah ta'ala membahaskan tentang Jailul Ahrar, generasi pembebas.
Menurut riwayat, pernah pihak Quraisy menawarkan kepada Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu dengan memberi pilihan sama ada tidak berhijrah ke Madinah atau tinggalkan segala harta yang diusahakan sekian lama kepada mereka. Namun apa yang dipilih oleh sahabat Nabi SAW yang mulia ini, beliau berkata kepada mereka, sekiranya aku menyerahkan segala hartaku kepada kalian, kalian akan melepaskan aku? Mereka berkata, ya benar. Lalu Suhaib berkata, aku serahkan segala hartaku kepada kalian, maka biarkanlah aku keluar menuju ke Madinah. Berita ini sampai kepada pengetahuan baginda Rasulullah SAW. Maka lantas baginda bersabda, beruntunglah Suhaib sebanyak 2 kali. Maka demikian turunlah ayat Al-Quran, firman Allah Ta'ala, wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah, dan di antara manusia itu ada yang mengorbankan dirinya kerana mencari keredaan Allah semata-mata. Kemudian yang seterusnya, penulis membawakan tajuk zuhud pada harta. Selain daripada itu, para sahabat juga merupakan golongan yang banyak menginfakkan harta walaupun mereka benar-benar memerlukan. Ini merupakan sikap ithar, melebihkan keperluan orang lain, melebihkan keperluan agama, menunjukkan kesungguhan dan aspirasi mereka yang tinggi untuk menambahkan bekalan kebahagiaan akhirat. Dan sekiranya kita merasakan ragu-ragu tentang perkara ini, maka marilah sama-sama kita merenung kisah yang dibawakan oleh penulis ini, iaitu ketika kedatangan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu ke negeri Syam pada satu wilayah yang bernama Hams. Lalu Sayyidina Umar memerintahkan untuk diberikan nama-nama mereka yang miskin di wilayah tersebut. Lalu diberikan buku nama-nama tersebut. Antaranya dalam buku tersebut ada nama Sa'id bin Amir ataupun Sa'id ibnu Amir yang merupakan gubernur di wilayah itu. Lalu Sayyidina Umar tanya untuk memastikan siapa Sa'id bin Amir ni. Lalu mereka menjawab, Sa'id bin Amir ni gubernur kami lah. Lalu beliau bertanya, benarkah ini gubernur kamu? Lalu sekali mereka menjawab, ya benar. Sayyidina Umar terkejut. Bagaimanakah beliau yang fakir menjadi gubernur wilayah kamu? Bagaimanakah bahagiannya? Bagaimanakah rezekinya? Mereka menjawab, wahai Amirul Mukminin, beliau Sa'ad bin Amir tidak mempunyai apa-apa. Mendengar keadaan tersebut, Sayyidina Umar menangis teresak-esak, kemudian mengambil sebanyak 1000 dinar, kemudian diletakkan di dalam karung untuk dikirimkan kepada Sa'id bin Amir. Sayyidina Umar berkata kepada utusan dia, sampaikan salamku kepadanya dan katakan ini adalah utusan daripada Amirul Mukminin kepada engkau sebagai bantuan di dalam keperluan harian kamu. Lalu utusan itu pergi menemui Sa'id bin Amir dengan bungkusan wang tersebut. Beliau melihat wang tersebut, dia mendapati wang dinar yang banyak sehingga beliau mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Isteri Sa'ad bertanya kepada beliau, apa yang telah terjadi kepada engkau? Adakah Amirul Mukminin telah meninggal dunia? Beliau berkata, bahkan lebih dahsyat daripada itu. Isteri dia bertanya lagi, apakah yang terjadi? Beliau berkata, dunia telah mendatangiku, fitnah telah masuk kepadaku. Isterinya berkata, lakukan apa sahaja kehendakmu. Beliau bertanyakan isterinya, inginkah engkau membantuku? Isterinya berkata, ya, tentu boleh. Lalu diambilnya bungkusan dinar, kemudian dibahagi-bahagikan menjadi beberapa kantung kecil. Lalu diberikan semua kantung tersebut kepada tentera-tentera dari kalangan muslimin.
Maka begitulah sikap para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain dalam berinteraksi dengan harta dunia. Dan kadang-kadang sikap dan sifat materialistik yang dididik dalam dunia kita menyebabkan umat hari ini leka lalai. Bahkan sejak dari kecil lagi kita dah dibiasakan dengan kata-kata abang, kakak, belajar rajin-rajin, nanti besar boleh pakai kereta besar, rumah besar, boleh dapat kerja yang bagus, gaji besar. Jadi di situlah kerosakan pemahaman yang ditanam secara tanpa sedar, yang akhirnya sepatutnya disebutkan abang, kakak, belajar rajin-rajin, nanti boleh besar, boleh faham agama, boleh beriman dan beramal dengan agama Allah SWT. Ditanamkan daripada generasi ke generasi hingga akhirnya tujuan kehidupan ataupun tujuan manusia itu berada di muka bumi hilang. Hilang sedikit demi sedikit. Bermula dengan hilangnya sifat tersebut, maka lain-lain cara hidup, cara fikir akan menyebabkan terlupa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kita minta supaya Allah Subhanahu Wa Taala membuang dunia daripada hati kita, sebagaimana doa yang diajarkan kepada kita, Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina. Allah, wahai Tuhan, jangan jadikan dunia perkara yang besar bagi kami. Itu doa yang diajarkan pada kita. Kita amalkan. Kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya memandang Allah itu lebih besar, memandang Allah itu lebih utama, dan mendapat redha Allah itu lebih utama. Jadi sekadar itu sahaja perkongsian pada hari ini. Moga-moga ada manfaat, ada kebaikan, ada keberkatan, ada rahmat daripada Allah SWT, dan Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosa kita semua. Moga-moga ada manfaat untuk semua. Allahumma balagh fashhad. Ya Allah, saya telah sampaikan, maka saksikan apa yang saya sampaikan. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.